Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, kalau dalam pertemuan yang lalu kita ada membincangkan berkaitan dengan air mutlak, oleh itu saya highlightkan sekali lagi kepada para alim ulama, guru-guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang berada di luar sana, tolong berikan teguran kerana bab ini saya pun sebenarnya ketak lutut juga. Kalau ada salah silap, tolong perbetul. Dan kepada mereka di luar sana yang ingin belajar ilmu, saya pohon ampun minta maaf banyak-banyak daripada saya dan juga kami TV Al-Hijrah. Kita orang bagi ruang 30 minit saja. Jangan marah-marah kat luar sana. Iklan tu prosedur dia kena bubuh. Kalau kita tak mau bubuh, nanti dia halau kita keluar daripada TV Hijrah nak cari tak mana. Inilah peluang kita guna. Tak apa, jangan marah. Selagi mana semua sudi belajar. Sekali di sana sudi belajar, di sini 1000 kali menadah tangan untuk terus menyampaikan ilmu, insya-Allah. Kita doa pada Allah. Jadi jangan marah-marah nah. Jangan nah. Okey, relax, kita belajar yang mana ada kita terima, dan yang penting apa dia? Bukan kerjasama saja depa ni. Yang penting mesti amal. Mesti amal. Wallahu a'lam. Baik, hari ini kita berbincang berkaitan dengan air mutlak, lagi sekali berkaitan dengan dua kolah. Ada orang yang kata, kenapa dua kolah? Saya tidak faham. Dua kolah tu apa? Kolah dalam rumah ke? Kolah yang mana ni? Baik, sidang penonton, istilah dua qolah datang daripada hadis Nabi SAW. Apabila air itu dua qolah, Nabi sebut qallatain. Nabi sebut bila air itu dua qolah dan lebih, maka kalau ada apa-apa daripada yang luar masuk campur ke dalam air itu, tidak akan merosakkan air itu. Air itu suci untuk digunakan. Ini hadis Nabi SAW. Nabi sebut dan dirakamkan dalam semua kitab-kitab fiqh yang besar-besar. Contohnya kitab Fiqh Imam Asy-Syafi'i karangan Asy-Syekh, seorang ulama yang terkenal, bekas mufti Sabah, Syekh Muhammad Haji Sa'id bin Haji Ismail, dalam kitab Fiqh Min Haji, dalam kitab Matla' al-Badrain, dalam kitab Furuq Masail tak ada. Dalam kitab apa? Dalam kitab Zadul Muta'allim, kitab lama, dalam kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Banyak dah tu saya sebut tu. Semua tu ada rujuk, insya-Allah kita jumpa. Dalam Kifayatul Akhyar satu lagi. Kitab-kitab semua, kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i ini. Jadi dua qolah itu adalah istilah. Dengar sekali lagi. Dua qolah itu adalah istilah untuk penggunaan air yang insya-Allah air itu sekiranya jatuh benda di dalamnya dan benda itu tidak mengubah apa-apa dari warna, bau dan rasa, maka air itu suci untuk digunakan. Air apa? Air dua qolah dan lebih. Nampak? Alright. Jadi istilah itu adalah istilah dua qolah yang diambil daripada hadis Nabi SAW. Macam mana? Seperti yang kita sebut hari itu. InsyaAllah saat lagi kita tunjuk praktikal. Kan nak suruh saya pergi praktikal tu? Okey, jom kita pergi praktikal tu. Boleh semua? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya nak ke meja praktikal kita. Tengok kawan-kawan kita semua sedia. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, kalau boleh depa zoom tengok. Ni kawan kita pergi cari, ya Allah, air perigi. Nampak color dia dengan lumut-lumut dia. Boleh tengok tak? Kalau boleh zoom sikit tengok. Dengan lumut-lumut dia memang sah air perigi. Pergi cari ni betul-betul kawan kita. Ini air apa? Air mata air. Masya Allah, ni pergi cari ni air mata air ni. Cuma air hujan saja. Tunggu punya tunggu, hujan tak turun-turun. Allah sayang kat kita, Allah bagi hujan tak turun untuk mudah ibadah korban kita nak buat. Allah bagi kemudahan pada kita. Ayat hujan dapat banyak ni saja.
Kru kita semua jujur, tak ada tambah air sendiri tau. Cari juga air hujan nak bagi pada kita. Ada lagi air embun. Tak ada. Kenapa tak ada? Tak tahu macam mana nak ambil air embun. Tak apa, sekali saya tunjuk macam mana nak ambil air embun. Air apa pula ni? Air sungai ni. Pergi cari kat sungai ni sungguh. Pergi cari betul ni. Tak bohong ya. Mana boleh. Sesuatu yang dimulakan dengan baik, insya-Allah pengakhirannya baik. Kalau dimulakan dengan penipuan, kelas kita tidak akan menjadi kelas yang baik untuk diikuti. Seterusnya air apa ni? Air laut. Tak ada nak turun ke laut. Sebab hari raya sibuk berkorban. Okey, ni air salji. Pi cari ni. Tapi taklah sampai Everest. Kita ambil air salji dalam peti ais lah. Yang salji macam salji tu kan. Yang cute-cute tu kita ambil yang tu saja. Dah nak tunjuk kita. Contoh. Cari. Kawan-kawan kita cari. Air embun ni macam mana sidang penonton sekalian? Okey, boleh tak zoom dekat ni. Replika pokok comel kita ni. Boleh tak zoom? Air embun ni sidang penonton sekalian. Kalau saya nak tunjuk, okey saya ubah yang ni sat dulu. Okey, saya tunjuk dekat sini. Contoh dia air embun, katalah yang ni pokok. Ni kata ni bukan pokok betul tau. Ni bukan pokok betul. Okey. Contoh dia bila kita bangun pagi-pagi, kita dapati di sini kan. Nampak tak? Itu. Boleh zoom tak? Boleh zoom tak? Boleh zoom tak? Boleh zoom tak? Saya nak tunjuk. Nampak tak? Titisan-titisan air tu, yang bila kita bangun pagi-pagi dekat pokok yang kita sejuk-sejuk tu, itulah air embun. Air embun ini boleh digunakan untuk bersuci dan juga untuk mengangkat hadas besar sekali. Macam mana? InsyaAllah sampai masa kita akan tunjukkan. Salah satu cara dia, kita tepuh dia. Nampak? Tangan sudah basah, ada air melekat. Kita boleh guna untuk bersuci. Sidang penonton yang saya kasihan. Tapi jangan risau. InsyaAllah kita akan ajar dengan lebih detail. Susun balik. Minta maaf, Prof. Dah jadi basah dah. Okey. Sidang penonton. Air 2 kolah. Sekali lagi kita akan tulis. Berkaitan dengan, sebab apa saya sebut air 2 kolah? Ada setengah yang mengatakan, Ustaz, air 2 kolah ni perlu ke? Air 2 kolah ini kita perlu tahu kerana apabila berlaku masalah, apabila terjadinya najis. Bila ada najis pada air tersebut, apa yang kita nak buat? Air itu cukup 2 kolah ataupun tidak? Itu timbul persoalannya. Tapi bila jadi begitu, kalau kita tidak tahu, bahaya kepada kita untuk kita bersuci. Boleh? Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Okey. Air mutlak. Okey, air mutlak. Ada apa air mutlak? Air yang pertama sekali suci dan mensucikan dan juga tidak makruh menggunakannya. Kena ingat ni. Ini kita punya petua kita. Suci dan menyucikan, tidak makruh menggunakannya. Kena ingat, itu air mutlak. Dan salah satunya selain daripada 7 tu, ingat tak 7 perkara kita sebut? Ingat tak 7 perkara yang kita sebut? Apa dia air yang original? 1. Air sungai, air laut, air perigi, air embun, air mata air, air salji, air hujan. Selain daripada itu, bilangan air 2 kolah juga merupakan satu bilangan yang perlu kita titik berat dan ambil perhatian. Alright, apa dia? Baik, air 2 kolah. Jangan silap tau. Cuba tengok saya eja kolah macam mana. Bukan kolah rumah tau. Tengok saya eja 2 kolah. Ambil daripada istilah yang digunakan dalam hadis Nabi SAW. Bukan kolah rumah kita tau. Jangan silap. Okey, 2 kolah ni macam mana? 500 kati barda. Okey, jap. Jangan. Saya nak ajar sidang penonton satu benda baru hari ni. Sebelum kita ulang yang ni. Apa dia? Kepada yang menonton rancangan kita, andai kata ada di kalangan arkitek ataupun engineer yang terlibat, tolong ambil perhatian. Kalau boleh kita mudahkan dengan ukuran yang begitu limit yang disediakan dalam kitab ataupun kita sendiri nak buat rumah kita, buat dengan ukuran ni. Mudah-mudahan tak payah susah-susah, boleh celup tangan terus ambil wuduk dengan kolah yang ada dalam rumah kita. Macam mana? Okey, tengok ni saya tunjuk. Bilangan 2 kolah. Ini katalah 4 segi tepat. 4 segi tepat. Sidang penonton tengoklah. Ni saya lukis 4 segi tepat. InsyaAllah tepatlah tu. Kalaulah satu bekas ataupun kolah kita itu yang kita nak buat berukuran 4 segi tepat,
maka ukuran sini, dan ukuran sini. Ni, macam mana? Ni. Semuanya 1/4 hasta setiap satu sama dengan 22.5 inches. 22.5 inci, lebar 22.5 inci. Kita kata apa nah? Bukan tinggi, lebar dengan panjang 22.5 inci, tinggi 22.5 inci. Boleh? Kalaulah ukurannya dalam bentuk bekas yang bulat, sebagai contoh, boleh nampak tak kalau bekas bulat? Kita draw tepi mana? Tepi sinilah. Okey. Bekas yang bulat, tingginya 25 inci, lebarnya 18 inches. Ini adalah ukuran semasa yang kita ambil untuk memudahkan kita mengira mengikut semasa. Sebab nanti kalau kita kata, ni macam mana? Oh, boleh nampak tak? Kita ubah sikit, kok tak nampak nanti. Boleh nampak tak? Okey, sidang penonton yang saya kasih sekalian, ini adalah ukuran untuk air 2 kolah. Jadi siapa nak buat kolah bulat, siapa nak buat kolah petak, inilah ukuran-ukurannya yang disebutkan di dalam kitab dan kita terjemah dalam bentuk ukuran kita semasa. Andai kata-kata, Ustaz, saya nak buat kolah saya macam-macam bentuk, maka kita sebut dalam bentuk kiraan pula. Baru kita masuk kiraan. Minta maaf nah. Siapa yang rasa tak faham nanti tanya tau. Kalau dah faham tak apa, insya-Allah. Okey, macam mana? Okey, inilah ukuran dia. Pastikan ukuran kita sama dengan macam ni, insya-Allah cukuplah 2 kolah. Apa dia? 500 kati Baghdad sama dengan 317 kati Malaysia sama dengan 234 liter, ataupun dalam kitab Indahnya Hidup Bersyariat dia tulis 230. Kalau lebih tidak menjadi masalah. Memang kita nak lebih daripada 2 kolah. Dan dalam kitab Fiqh Minhaji dia bagi dalam bentuk kg, dia kata berapa? 192.88 kg benda ni. Ini adalah ukuran. Jadi kalau kita nak buat dalam bentuk kati Baghdad boleh, dalam bentuk kati Malaysia boleh, dalam bentuk 24 liter pun boleh, dalam bentuk kg berat pun boleh. Sidang penonton yang saya kasih sekarang. Oops. Kati. Kati ni kiraan berapa? Berapa nak tengok dia? Tengok sini, saya tarik contoh nah. 1 kati sama dengan 608 gram. Boleh? 608 gram satu kati. Kalau 316, kalilah sendiri. Boleh no? InsyaAllah. Boleh. Alright. Jadi ini adalah berkaitan dengan 2 kolah. Jadi 2 kolah dan lebih, apa-apa najis yang berlaku jatuh kepadanya selagi tidak mengubah bau, rasa atau warna air itu, maka air itu masih boleh digunakan. Sebagai contoh, kita ambil yang ni. Sebagai contoh, katalah ini 2 kolah. Kata, saya bagi contoh kepada sidang penonton, andai kata bayangkan ini 2 kolah. Takkanlah saya nak bawa 2 kolah, main letak semuk macam tu. Jenuh nak mengangkat. Contoh saja, saya nak menunjukkan macam mana yang dikatakan perubahan. Bila? InsyaAllah kita sambung selepas ini. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan 30 minit Ustaz Don. Terus kepada apa yang kita nak sebut tadi, Ustaz nak cerita, kata anggap, ini saya suruh anggapkan ini 2 kolah. Anggapkan. Okey, katalah dalam ni ada air yang penuh dengan 2 kolah. Allah SWT meniti pula dah. Okey, andai kata dalam ni penuh dengan air 2 kolah. Penuh 2 kolah, kita kata, boleh tak kita berwuduk dengan dia? Boleh kita berwuduk dengan dia, tak menjadi masalah. Saya kena tengok sikit tu melimpah. Alright.
katalah cukup air 2 kolah ni sidang penonton yang saya kasih sekalian. Ini 2 kolah. Boleh kalau 2 kolah dan lebih itu, tangan kita bersih, tangan kita suci daripada sebarang kekotoran, cedokkan sedikit air, basuh tangan dan boleh celup dalam ni untuk berwuduk, tidak menjadi masalah. Dan air ini kalau cukup untuk kita mandi wajib, insya-Allah kita akan ajar caranya macam mana. Tunggu. Okey, jangan mix up. Alright. Sekarang ni katalah macam ni. Kita kata tadi air yang 2 kolah kalau masuk di dalamnya tidak mengubah bau, tidak mengubah rasa, maka dan juga tidak mengubah warna, maka air itu masih lagi boleh digunakan. Saya tahu sidang menonton tajuk ni agak takut tak boleh dapat, tapi cuba dapat sedaya yang mampu. Sekali lagi saya ulang. Sebagai contoh, tengok. Ini air mawar. Air mawar sama color dengan dia. Andai kata ini 2 kolah. Andai kata ini 2 kolah, tiba-tiba jatuh air di dalamnya. Jatuh air di dalamnya, yang air ini, air yang suci, air mawar suci, ataupun kita kata air yang bersih, jatuh dalam dia. Masuk. Tuan-tuan boleh nampak ada perubahan apa-apa pada warna dia? Tak nampak? Dan saya pula nak kata apa? Bau dia ada tak berubah air ni? Saya cium. Air ni tidak ada, sebenarnya berlaku perubahan bau. Tapi saya nak ambil kata, andai kata ini 2 kolah. Air ini tak ada bau apa-apa pun. Bila tanya orang, ni air apa? Semua orang kata, ini air kolah. Cuba bau, ada bau mawar. Tadi air mawar tumpah dalam dia, orang semua hidu. Tak ada bau apa-apa. Maka air ini bersih untuk digunakan. Air ni adalah air. Adapun kalau air mawar jatuh dalam sini dan 2 kolah ini tidak cukup 2 kolah. Bekas besar ni saja. Kita bau. Alamak, bau air mawar lah. Ini air mutlak ke air mawar? Air mawar tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kita terima satu pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, siapa di sana? Saya Ahmad Rizal Nazif dari Tanjung Malim. Daripada Tanjung Malim. Silakan tuan. Saya nak tanya satu soalan lah. Baik. Air Zam-Zam dikenal sebagai air mutlak sebab dia memang daripada perigi Zam-Zam kan? Ya, betul. Dan dengan air paling suci. Betul. Dan kalau kita gunakan air Zam-Zam ni untuk kita mandi wajib dan menyucikan bahagian sulit atau bahagian kemaluan kita lah. Betul. Macam mana, Ustaz? Alright. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada saudara yang bertanya daripada Tanjung Malim. Tuan, berkaitan dengan air Zam-Zam, ada disebutkan secara jelas. Sebelum tu saya ulang kepada sidang penonton. Apa dia? Tuan, saudara kita tadi tanya, kita nak mandi dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam diketahui adalah air yang baik. Okey, sentuh berkaitan dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam ditulis di dalam karangan-karangan ulama adalah air yang terbaik di atas muka bumi. Air yang paling bersih di atas muka bumi. Dan air yang terbaik untuk minum, untuk perubatan dan sebagainya. Full stop. Adapun air telaga Kautsar dan sebagainya itu di alam akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah rahmat untuk minum daripada telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Air Zam-Zam bolehkah guna untuk bersuci? Maka ulama jawab, terutamanya dalam kitab Furu' al-Masail karangan Syekh Daud Al-Fatani, dia mengatakan apa? Air Zam-Zam boleh digunakan, harus hukumnya, makna kata boleh digunakan untuk menyucikan hadas kita ataupun mengambil wudu, tidak menjadi masalah. Adapun mandi dengan air Zam-Zam boleh, tidak menjadi masalah, kerana menyucikan hadas dengan air Zam-Zam masih ada perbincangan di antara ulama. Oleh itu, boleh tak boleh digunakan? Boleh digunakan. Kerana Nabi SAW pun berwuduk dengan air Zam-Zam. Mandi boleh tak boleh? Boleh. Soalannya kata apa tadi? Mandi boleh tak? Basuh? Boleh. Boleh dan boleh. InsyaAllah. Kalau mandi boleh untuk mengangkat hadas besar, memeratakan air pada anggota sulit merupakan dia punya syarat ataupun rukunnya, maka boleh digunakan. Wallahu a'lam. Okey, kita terima pemanggil yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Saya Hilal dari Ceras. Siapa? Hilal. Cilan. Ya. Ya, daripada Ceras. Ya, silakan Cilan. Pada Ustaz, ya. air laut salah satu daripada 7 jenis air mutlak. Betul, tepat sekali. Okey, tapi pada hari itu, pada minggu lepas, saya dan rakan-rakan saya pergi ke laut. Nelayan ke? Ah? Nelayan ke?
Tidak. Bukan pergi mandi lah, bercuti. Pergi mandi. Ya kan kata pergi ke laut tu macam turun ke laut. Okey. Lepas tu, terdapat bangkai anjing dekat laut tu. Dekat pantai ke dekat laut? Dekat pantai tu kan, dekat kawasan laut tu lah. Terapung-apung maksud dia? Tidak, dia macam terdampak kat tepi tu. Okey, persoalannya, bolehkah kita ambil wuduk menggunakan air laut tu walaupun terdapat bangkai anjing tu? Baik, pandai. Okey. Terima kasih. Soalan yang bagus. Okey. Assalamualaikum. Salam. Soalan daripada Cilan, Ceras. Dia bertanya, dia suatu hari dia pergi dengan kawan-kawan dia dekat laut. Dekat kawasan tepi laut tu, dekat tepi kita kata dekat kawasan tepi laut itulah ada bangkai anjing. Bolehkah kita ambil? Air laut adalah air yang lebih daripada 2 kolah, terlalu banyak, dan air itu tidak akan dinajiskan oleh siapa-siapa. Tidak akan dinajiskan oleh apa-apa dan tidak akan menajiskan air laut itu, bangkai itu, kecuali jangan pergi ambil dekat tempat yang ada bangkai. Pergi ambil dekat tempat yang masih luas lautnya itu, gunakan tempat itu untuk berwuduk. Boleh berwuduk, sah wuduk kita. Jangan katakan wuduk, mandi wajib pun boleh. Syarat dia, kalau boleh jangan pergi ke tempat bangkai itu, pergi ke tempat yang lebih luas, banyak lagi, boleh digunakan. Boleh, ambil dekat tempat-tempat lain. Laut itu tidak akan digugatkan kesucian dan kemurniannya oleh apa-apa. Boleh? Wallahu alam. Mudah-mudahan saya menjawab persoalan tadi. Okey, berkaitan dengan air 2 kolah, saya berhenti setakat ini dulu. Mudah-mudahan kalau dengan penerangan tadi, sebab nanti kita akan sentuh lagi, jangan risau berkaitan dengan air 2 kolah, sebab tak akan lari daripada bersuci dengan tajuk 2 kolah, sebab nanti kita akan masuk bab air mustakmal dan sebagainya. Boleh? Okey. Berkaitan dengan air perigi, sebagai contoh, saya nak cerita sekali lalu untuk kita pergi air perigi. Cara nak berwuduk dia, macam biasa. Ambil air perigi, angkat dalam bekas kita, basuh tangan kita, celupkan dalam bekas yang kita ambil tadi, boleh. Ataupun ada orang nak tuangkannya, boleh, tak menjadi masalah. Tuangkan, kita ambil wuduk. Boleh sidang penonton sekalian? Boleh Baik, orang tanya soalan, cuba fokus set kepada air perigi saya yang kawan-kawan ambil ni. Tolong take fokus set, boleh tak? Saya nak tunjuk dia punya keledak-keledak dia. Boleh tak? Saya nak tunjuk kepada semua dan nak beritahu boleh pakai ke tak boleh pakai air ini. Okey, sidang penonton yang saya kasih sekalian, tengok dalam ni, kalau tuan-tuan boleh nampak dekat bawah dia, dia colour hijau tahu bawah dia, sidang penonton. Air dia ada keledak-keledak, ada daun-daun dia. Saya nak sebut kata apa? Air perigi yang ada disebabkan keledak-keledak ini sebab dia lama di situ, tidak menjejaskan air itu dan kesuciannya. Boleh digunakan. Walaupun dia ada nampak kesan-kesan dia ni, boleh digunakan. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, macam mana cara dia air perigi ni? Baling, angkat, boleh basuhkan tangan terlebih dahulu, simbahkan pada tangan kita. Contohnya, kita tuangkan air perigi yang kita angkat itu ke atas tangan kita, bersihkan tangan kita mengikut sunnah Nabi SAW, bersih, maka kita boleh terus celup tangan kita untuk berwuduk dalam itu, tidak menjadi masalah. Ataupun untuk terus tuang ke tangan kita untuk berwuduk, tidak menjadi masalah. Sah wuduk kita, mandi wajib pun boleh, angkat terus mandi, tak menjadi masalah. Boleh? Alright, selesai. Air, kita ambil air mata air. Air mata air adalah air mineral dan sebagainya. Tak menjadi masalah. Okey, sentuh bab air mineral. Air mineral yang ada di dalam botol misalnya, sidang penonton yang saya kasih sekalian, boleh terus berwuduk seperti yang kita tunjukkan dalam keluaran kita yang lalu, ataupun untuk mandi wajib. Ketahuilah bahawa sahabat-sahabat ataupun sidang penonton yang saya sayangi sekalian, Nabi SAW mandi wajib dengan hanya air lebih kurang banyak ini ukurannya. Lebih kurang ataupun lebih sikit. Nabi mandi. Terus boleh kata ni, beli, buka, terus mandi. Blub, mandi. Bersihkan badan kita. Boleh. Itu air mata air. Okey. Dan seterusnya air hujan. Air hujan timbul beberapa persoalan. Air hujan timbul beberapa persoalan. Persoalan antaranya ialah air hujan yang turun ke atas bumbung rumah kita. Boleh tak boleh kita mengambil wuduk dengannya? Dia jatuh atas bumbung kita. Andai kata bumbung itu bersih daripada sebarang kotoran, boleh kita ambil. Adapun lumut-lumut yang ada pada bumbung tidak menjadi masalah, kerana air hujan yang terus mengalir itu bersih, suci dan menyucikan. Tapi
Cuma kita khawatir, takut ada kekotoran di situ. Kalau boleh, tadahkan air hujan di tengah-tengah, itulah yang terbaik. Boleh? Okey, soalan yang kedua berkaitan dengan air hujan. Contohnya air hujan yang orang kata hujan datang daripada atas, yang dikatakan hujan tiruan dan sebagainya. Wallahu a'lam, saya tidak berani mengenengahkan persoalan ini. Cuma saya kata sekiranya yang dibuat itu oleh manusia dan masih lagi menggunakan sistem yang dilakukan oleh matahari, sedut, naik awan, bentuk dan ada air, terus seperti biasa, seperti hujan, boleh digunakan. Wallahu alam. Kalau ada salah silap, boleh tolong perbetul saya tentang bab itu. Okey, selesai air hujan. Okey, air salji, sidang penonton yang saya kasih sekalian. Air salji ini bukanlah air batu ni, sebab dia dah cair dah. Berapa lama dah kita duduk sembang ni, dia dah cair dah. Air salji ni yang salji tu. Saya letak sana. Air salji tu yang salji dekat negara orang putih, dekat negara-negara sejuk tu kan. Kita ambil pup tu salji kat tangan kita tu kan. Nanti jangan ambil itu tepuh muka dengan salji tu, beku kan, saya tahu, "Hei, ni snowman mana ni?" Bukan. Jangan duk buat snowman macam tu. Cairkan dia baru guna. Cairkan dia baru guna. Air itu suci lagi menyucikan. Jangan duk ambil salji tu, duk tempel tu, tangan merekah tangan-tangan ni. Okey, jangan. Cairkan dia. Maksud kata ambil bubuh dalam bekas, cairkan dia, dia cair, boleh digunakan untuk berwuduk, suci lagi menyucikan. Alright. Air laut seperti yang saudara kita tanya tadi, macam biasa air laut itu luas, boleh saja pergi dan boleh digunakan untuk berwuduk. Orang kata, "Ustaz, air laut masin." Tak menjadi masalah. "Ustaz, air laut kalau ambil belengas badan-badan kita, tak menjadi masalah." Belengas, tahukah belengas? Belengas ni apa? Melekit tahu melekit? Apa melekit ah? Melekat-lekat badan, takkan melekat-lekat pula, bukan melekat-lekat. Dia rasa macam tak selesa lah badan kita kalau kita mandi laut. Itulah bahasa yang mudah kan. Melekit lah, orang panggil melekit. Jadi itu tidak menjadi syarat bahawa semayang yang badan melekit tak sah apa, tidak menjadi masalah. Air itu suci lagi menyucikan, boleh digunakan untuk berwuduk, boleh digunakan untuk mandi wajib. Wallahu alam. Terus air sungai sama macam air laut. Terus gunakan dia, tak menjadi masalah. Seterusnya air embun. Alright, saya tunjuk sekali lagi berkaitan dengan air embun. Excuse me. Alright, air embun seperti biasa. Ini saya tunjuk contoh. Kita bangun pagi-pagi, katalah ada air embun. Bangun-bangun pagi, pokok di hadapan rumah kita tu, kita bangun-bangun, alamak tak ada air. Tiba-tiba teringat air embun. Macam mana cara dia? Di rumpunan pokok-pokok, kita tepuhkan tangan kita. Letakkan di satu kawasan dan angkat tangan kita basah dengan air. Air itu boleh terus digunakan untuk berwuduk. Niatkan untuk berwuduk dengan sekali basuhan. Kalau pokok ni kita dah sentuh, jangan sentuh dah pokok ni. Sentuh pada pokok yang lain pula. Sentuh pula, basuh tangan kita ataupun bersihkan tangan kita sebagai syarat menggunakan air yang baru. Sentuh pula pokok ataupun rimbunan yang lain untuk terus kita berwuduk. Dengan sekali basuhan, jangan mengangkat tangan kita. Jangan menjadikan dia air mutlak, air mustakmal, terus basuhkan di celah-celah kita dan seterusnya. Bagaimana pula dengan orang yang nak mandi? Macam mana dengan orang yang nak mandi? Nak mandi pun cara yang sama, tak menjadi masalah. Tertuhkan air, teruskan daripada atas dengan niat mengangkat hadas dan seterusnya sehingga ke bawah. Tak menjadi masalah. Nak berguling pun boleh, tak menjadi masalah. Tapi cara yang terbaik seperti mana yang ditunjukkan tadi. Wallahu alam. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam topik yang sama berkaitan dengan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.